Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini kita akan bincangkan, cuba pergi dan fahamkan bab yang ketiga, pergerakan bahan merentas membran plasma. Jadi kamu boleh tengok dalam ini. Jadi yang pertama sekali kita akan pergi kepada keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma. Boleh sebut tentang membran plasma. Kamu nampak ni perkataan membran plasma. Membran plasma ni adalah lapisan luar pada sel. Jadi lapisan luar pada sel, cuba kita ingat balik apa fungsi dia. Membran plasma ni dia akan kawal atau bahan yang nak keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi kamu kena ingat sel tu sendiri dia memerlukan bahan-bahan tertentu untuk terus hidup dan jalankan tindak balas kimia. Kalau dia tak dapat bahan-bahan tertentu, sel tu kemungkinan akan mati. Jadi bila sel akan mati, dia akan memberi kesan kepada tisu, akan memberi kesan kepada organ, akan memberi kesan kepada sistem. Jadi bahan-bahan perlu masuk, dan pada waktu yang sama apabila dia menjalankan tindak balas kimia, dia akan ada hasil. Jadi bila dia ada hasil, ini akan menyebabkan penghasilan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh sel ataupun diperlukan oleh sel-sel yang lain. Jadi dia perlu keluar daripada sel. Apabila dia keluar daripada sel, dia akan merentas membran plasma. Dia akan merentas membran plasma. Nak tak nak, dia kena melalui membran plasma untuk dia pergi ke tempat yang lain. Sebagai contoh, hormon ataupun enzim. Kalau dia keluar daripada sel, dia perlu melalui membran plasma dan dia akan masuk ke salur darah ataupun dia bergerak ke sel yang lain. Jadi antara bahan yang diperlukan oleh sel untuk terus hidup, di sini kita ada glukosa. Jadi glukosa ni datang daripada paling mudah sekali karbohidrat, kanji. Dipecahkan di mulut oleh enzim amilase menjadi maltosa. Maltosa dipecahkan menjadi glukosa datang daripada kanji. Glukosa ni digunakan oleh mitokondria. Mitokondria akan menggunakan glukosa yang masuk ke dalam sel ni untuk penghasilan tenaga. Tenaga apa yang dihasilkan? ATP. Ni ulangan lah ya. ATP, adenosine triphosphate. ATP ni sangat-sangat penting. Banyak fungsi-fungsi di dalam badan menggunakan ATP. Paling mudah sekali adalah otot. Otot menggunakan banyak ATP untuk pergerakan, pengecutan, pengenduran otot untuk menggerakkan tubuh badan kita. Okay. Kemudian kita ada yang kedua, glukosa pula, asid amino. Asid amino ni diperlukan dalam pembinaan enzim dan hormon. Jadi asid amino diperlukan. Kemudian kita ada lemak. Lemak ni adalah fungsi dia, nanti kita akan belajar kepada bab yang keempat kalau tak salah. Kemudian kita ada vitamin dan minerals, air, oksigen. Jadi ini semua akan memasuki sel. Nak tak nak terpaksalah merentas membran plasma. Okey, merentas membran plasma. Kemudian dia ada juga bahan yang perlu dibuang, bahan yang tidak diperlukan oleh sel. Kamu kena pergi dulu bab yang pertama tu. Kalau kamu tak faham tentang bab yang pertama, dia agak susah untuk faham bab kedua. Kamu kena tahu struktur membran plasma tu, dia mengelilingi sel tu, dia memberi bentuk kepada sel tu. Jadi bahan nak keluar dan masuk kena melalui dia. Dia macam pagar rumah. Orang nak masuk dan keluar, orang akan kena menembusi pagar tu dulu, baru dia boleh masuk. Jadi ada bahan yang nak keluar daripada sel. Dia panggil sebagai bahan buangan lah. Dia nak keluar, dia nak pergi tempat lain. Mungkin sel yang lain nak memerlukan dia, ataupun organ lain yang memerlukan dia. Jadi dia kena keluar. Antara yang dihasilkan oleh sel adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni hasil daripada tindak balas di mitokondria. Kemudian kita ada bahan buangan nitrogen. Sebagai contoh ada urea, asid urit, amonia. Yang ini dia nak keluar daripada sel. Dia tak boleh duduk dalam sel. Kalau dia terus duduk dalam sel, sel tu lama-kelamaan dia akan banyak urea, asid urit, amonia. Dia akan ganggu tindak balas fungsi sel tu. Jadi nak tak nak dia perlu dibuang, dan tubuh badan sendiri pun tak memerlukan urea, asid urit, amonia ni. Nak tak nak dia akan bertukar menjadi air kencing. Akan ditapis di buah pinggang.
Kemudian ada juga, ini bukan manusia lah, kalau oksigen ni bukan manusia. Sebab manusia dia tak buang oksigen, dia hanya buang karbon dioksida. Ini sebagai contoh adalah untuk tumbuhan. Tumbuhan hijau lah. Kenapa tumbuhan hijau dia buang oksigen? Sebab dia menjalankan proses fotosintesis. Apabila menjalankan proses fotosintesis, dia akan guna karbon dioksida. Jadi bahan yang diperlukan sini adalah karbon dioksida. Dia akan menggunakan bahan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Apabila selesai proses fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa ataupun gula. Pada waktu yang sama, dia akan hasilkan oksigen. Jadi oksigen ni akan dibuang oleh sel. Jadi dia akan dikeluarkan ke udara dan kita pun akan sedut oksigen yang kita perlulah, kan? Jadi tanpa oksigen ni bermasalah lah manusia. Itu proses fotosintesis ya. Kemudian dia juga buang enzim. Jadi contohnya sel dekat usus. Sel dekat usus dia akan hasilkan enzim. Enzim tu perlu keluar daripada sel tu pergi ke dalam usus. Sebab apa? Nak mencernakan makanan tu. Kalau dia tak keluar, macam mana dia nak cernakan makanan tu? Jadi nak tak nak, enzim yang dihasilkan di ribosom sebagai contoh. Sebab ribosom ni sintesis protein. Salah satu contoh protein adalah enzim. Sekali lagi, ribosom sintesis protein. Ribosom ni boleh jumpa dekat mana? Dekat jalinan endoplasma kasar. Ribosom akan menghasilkan enzim. Enzim ni akan keluar daripada sel. Dia akan dirembes masuk ke dalam bahagian dalam usus. Lumen usus. Lumen usus. Kemudian enzim ni akan cernakan makanan tu. Akan cerna dan pecahkan makanan tu. Dan dia akan teruskanlah fungsinya dalam pemecahan makanan. Makanan tu pecah kepada molekul yang sangat-sangat kecil. Kemudian sama juga hormon. Jadi hormon ni sebagai contoh dihasilkan oleh sel endokrin. Contohnya dekat bahagian kepala otak kita ni dipanggil sebagai kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary ni sel-sel dia tu akan hasilkan hormon. Jadi dia tak boleh duduk kat situ. Sel tu dia kena pergi ke organ target dia, target organ. Jadi contohnya macam dia menghasilkan hormon tumbesaran. Jadi hormon tumbesaran tak boleh stay dekat kelenjar pituitary. Dia kena bergerak pergi ke tempat lain. Jadi dia kena keluar daripada sel, masuk ke salur darah dan dihantar ke tulang untuk pemanjangan tulang. Sebagai contohlah hormon tumbesaran. Jadi hormon tak boleh duduk dalam tu. Jadi sebagai bahan yang perlu dibuang sebab dia nak digunakan oleh sel-sel yang lain. Kemudian kita ada neurotransmitter. Neurotransmitter ni adalah bahan yang dibuang oleh sel saraf, oleh neuron. Okay, neuron. Bahan yang dibuang oleh neuron, dia akan masuk ke sinaps. Nanti kita akan belajar lah tentang sel saraf ni. Sel saraf ni ada 3 jenis. Okay. Neuron deria, neuron motor, neuron geganti. Okay, ya. Sekarang ni kita akan pergi kepada membran plasma. Sebab apa yang dia nak lalu tu, bahan-bahan ni dia terpaksa nak tak nak kena merentas membran plasma. Jadi struktur membran plasma ni lah yang sangat-sangat penting. Apa ciri-ciri, apa fungsi, keadaan dia macam mana, struktur dia macam mana, penamaan dia macam mana pada membran plasma. Jadi membran plasma, 2 lapisan fosfolipid. Dia kalau nampak sini, dia lipid. Jadi maksudnya dia datang daripada lemak lah. Nak menghasilkan membran plasma ni memerlukan lemak. Jadi untuk baik pulih membran plasma ni memerlukan lemak. Lemak kadang-kadang perlu masuk ke dalam sel. Sebenarnya lemak tu salah satu komponen ataupun jenis lipid. Lipid tu dia besar, dia general. Contohnya Malaysia kan. Bila sebut orang Malaysia, dalam orang Malaysia tu dia ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Sama juga lipid tu dia besar. Dia macam Malaysia tu, dia besar. Dekat pembahagian lipid tu ada macam-macam. Dia ada lilin, dia ada lemak, lemak pula ada lemak tak tepu, lemak tepu. Kemudian dia ada glycerol, dia ada asid lemak, dia ada macam-macam dalam lipid ni. Kemudian dia dikenali sebagai bendalir yang dinamik. Sebut dinamik ni dia boleh mengeras, dia boleh mencair. Ikut keadaan dia lah.
selalunya dipengaruhi oleh suhu. Dinamik ni dia boleh, selalunya boleh sebut dinamik ni dia boleh tinggi dan boleh rendah. Dia ikut kepada persekitaran. Okey, dia boleh tinggi dan boleh rendah ikut kepada persekitaran. Sebab tu dia bendalir. Dalam keadaan tertentu dia cair, keadaan sesuatu dia pepejal. Dia boleh dalam keadaan keras macam pepejal tu, boleh dalam keadaan cecair. Ada juga dipanggil sebagai bendalir Mosaic model. Bendalir Mosaic model. Bendalir ni disebab dia boleh mencirikan sebagai cecair ataupun pepejal. Dia boleh mengeras ataupun mencair. Pergerakan dia tu dinamik. Mosaic ni pula dia mempunyai banyak struktur. Nama-nama pada membran tu sendiri, dia ada macam-macam jenis yang menghasil membina bendalir tu. Membran plasma juga dia bersifat separa telap. Apa maksud separa telap? Ada bahan tertentu yang boleh masuk dengan mudah, ada bahan tertentu tak boleh masuk. Kalau dia nak masuk juga, dia kena melalui beberapa jenis pengangkutan. Jadi dia ada pengangkutan yang sangat-sangat spesifik yang membolehkan dia masuk atau keluar. Okey, kita pergi kepada pergerakan bahan, iaitu macam mana dia nak angkut bahan-bahan ni. Untuk pergerakan bahan, ada dua jenis pergerakan bahan. Yang pertama adalah pengangkutan pasif. Ni pasif, pengangkutan pasif. Yang kedua adalah pengangkutan aktif. Untuk pergi dulu pada pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif ada 3. Yang pertama adalah resapan ringkas. Yang kedua adalah resapan berbantu. Yang ketiga adalah osmosis. Untuk resapan ringkas ni dia tak susah. Jadi dia akan bergerak melalui membran plasma. Jadi pergerakan molekul atau ion. Jadi tak susah sangat. Dia bergerak melalui, dia merentas membran plasma. Nanti kita akan tengoklah dalam gambar rajah yang ada cikgu lukis. Jadi pergerakan ni adalah daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Apa yang tinggi, apa yang rendah? Solute. Bahan terlarut. Okey, apa yang tinggi, apa yang rendah tu adalah bahan terlarut. Contohnya macam garam, gula, itu bahan terlarut lah. Jadi bahan terlarut ni akan bergerak merentas membran plasma tanpa kesusahan. Dia tak perlu tenaga. Jadi cuma dia punya ciri dia tu nak bergerak, dia mesti bahan terlarut tu daripada kawasan tinggi gula ke kawasan rendah gula, kawasan tinggi garam ke kawasan rendah garam. Dia tak boleh terbalik. Dia mesti kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Dia tak boleh kawasan rendah ke kawasan tinggi. Resapan ringkas ni dia tak buat macam tu. Dia tak undang-undang dia tak macam tu. Kemudian kita ada yang kedua adalah resapan berbantu. Jadi resapan berbantu ni dia akan dibantu oleh protein pengangkut. Ni, dibantu oleh protein pengangkut. Dia juga bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okey, sama juga dia daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah sehinggalah dia mencapai keseimbangan dinamik. Apa maksud keseimbangan dinamik? Bahan terlarut tu sama kepekatan antara luar dan dalam. Bahan terlarut adalah sama dia punya kepekatan antara luar dan dalam sel. Dia tidak memerlukan tenaga. Okey. Jadi untuk resapan ringkas, dia akan bergerak merentas membran plasma. Dia boleh melibatkan pergerakan molekul atau ion. Dia bergerak melalui kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Untuk resapan berbantu, dia sama juga kepekatan bahan terlarut. Dia mesti bahan terlarut ya, bahan terlarut. Contohnya macam garam, gula. Bahan terlarut daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah, dia tak boleh terbalik. Tidak memerlukan tenaga. Dua-dua resapan ringkas dan resapan berbantu ni tak perlu tenaga, tak perlu ATP. Jadi dia tak perlu ATP. Kemudian untuk resapan berbantu dia special sikit. Dia beza dengan resapan ringkas yang melalui membran plasma, dia menggunakan protein pengangkut. Dia menggunakan protein pengangkut, sama ada protein
pembawa atau protein liang. Bolehlah dua-dua akan digunakan dalam resapan berbantu. Kemudian kita pergi kepada osmosis. Jadi osmosis ni kamu kena dengar betul-betul. Untuk osmosis ni, dia melibatkan pergerakan molekul air. Cikgu buat lagi sekali. Pergerakan molekul air. Sangat-sangat penting untuk kamu fahamkan. Yang atas ni, yang dua atas ni, resapan berbantu dengan resapan ringkas, dia pergerakan bahan terlarut. Sekali lagi, resapan ringkas, resapan berbantu, dia pergerakan bahan terlarut. Tapi untuk osmosis, dia adalah pergerakan molekul air. Air yang bergerak, H2O yang bergerak. Dia akan bergerak merentas membran plasma. Dia sama seolah-olah macam resapan ringkas. Tapi resapan ringkas, dia bahan terlarut. Tapi untuk osmosis, dia adalah pergerakan molekul air. Molekul air. Air yang bergerak. Daripada air keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Maksudnya, air itu seolah-olah macam kawasan tu air banyak, dia akan bergerak ke kawasan air yang sedikit. Kawasan air yang banyak, dia akan bergerak ke kawasan air yang sedikit. Jadi, itu adalah pengangkutan pasif. Kemudian kita pergi pada pengangkutan aktif. Untuk pengangkutan aktif, dia akan menentang kecerunan kepekatan. Dia akan menentang kecerunan kepekatan. Maksudnya, dia akan bergerak daripada, yang ini sama juga, dia bahan terlarut. Bahan terlarut. Yang bergerak tu adalah bahan terlarut. Ataupun ada juga dipanggil sebagai zat terlarut. Bolehlah ya. Bahan terlarut, zat terlarut. Dia akan bergerak daripada kawasan yang tak pekat ke kawasan yang pekat. Kawasan yang sedikit, dia akan bergerak ke kawasan yang banyak. Jadi dia memerlukan tenaga untuk dia paksa lagi bahan terlarut tu masuk ke kawasan yang dah pekat. Jadi dia memerlukan tenaga. Okey. Dan dia menggunakan protein pembawa. Dia juga menggunakan protein pembawa. Kemudian kita pergi pada kategori bahan. Jadi bahan apa yang boleh masuk, bahan apa yang susah nak keluar. Kategori bahan. Bahan ni dia terbahagi kepada dua jenis. Untuk yang kamu punya syllabus lah. Terbahagi kepada dua jenis. Sekali lagi, bahan ni, bahan yang nak masuk dan nak keluar ni terbahagi kepada dua jenis. Sekali lagi, bahan yang nak masuk dan keluar ni terbahagi kepada dua jenis. Satu, bahan lipid terlarut. Okay, nombor satu, lipid terlarut. Apa maksud lipid terlarut? Maksudnya, dia larut dalam lipid. Paling mudah sekali benda yang larut dalam minyak. Minyak tu salah satunya adalah jenis daripada lipid. Lipid tu kan cikgu cakap tadi macam Malaysia. Dalam Malaysia tu ada bangsa-bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh. Jadi, lipid tu dia besar ke atas. Dia ada jenis dia, iaitu salah satunya minyak. Jadi, minyak ni dia boleh larut dalam minyak. Bahan-bahan yang boleh larut dalam minyak. Apa bahan yang boleh larut dalam minyak? Minyak tu sendiri boleh larut dalam minyak lah. Lemak boleh larut dalam minyak. Jadi benda-benda yang boleh larut dalam minyak. Satu lagi adalah lipid tidak terlarut. Maksudnya dia tak boleh larut dalam minyak. Contohnya minyak tu, kalau kita masukkan air, air tak boleh larut dalam minyak. Dia tak ngam, dia tak terlarut, dia tak bercampur. Sebab apa? Dia mempunyai density yang berbeza, ketumpatan yang berbeza antara minyak dan air. Jadi dia tidak akan larut. Jadi bahan-bahan tu dia akan larut dalam air. Lipid tidak terlarut ni selalunya dia akan larut dalam air. Lipid terlarut ni dia akan larut dalam minyak. Jadi ada dua jenis bahan, sama ada bahan tu dia larut dalam minyak ataupun bahan tu dia larut dalam air. Okey, untuk lipid terlarut, dia selalunya akan resapan ringkas. Ni bulatkan sini. Lipid terlarut dia resapan ringkas. Dia mudah saja dia akan bergerak merentas membran plasma. Kalau kamu nampak sini, ni adalah membran plasma. Membran plasma.
Inilah membran plasma. Jadi membran plasma ni dia ada struktur kepala. Ni kepala. Kepala ni dia adalah berkutub. Ciri dia adalah hidrofilik. Kepala berkutub, ciri dia hidrofilik. Boleh ya? Nanti kita akan tengok. Ciri dia hidrofilik. Kemudian dia ada ekor. Tak apa nak ni. Warna ni lah. Okay. Dia ada ekor. Ekor dia tu adalah hidrofobik. Ekor dia adalah hidrofolik. Kepala dia hidrofilik. Fobik ni fobia lah. Takut. Dia tak nak dengan air. Filik ni dia suka. Jadi lipid terlarut ni dia akan bergerak melalui resapan ringkas. Sebab apa? Sebab dia tak ada masalah. Dia boleh terus bergerak. Masuk atau keluar dia boleh melalui plasma membran atau membran plasma. Melalui resapan ringkas. Sebab apa? Dia ciri dia sama dengan ni. Kalau kamu nampak ni, ini juga dipanggil sebagai phospholipid bilayer. Dui lapisan fosfolipid. Okey. Dui lapisan fosfolipid. Membran plasma ni juga dikenali sebagai dui lapisan fosfolipid. Dia lipid. Jadi bila dia lipid, tak ada masalah lah kalau kawan-kawan dia nak masuk. Dia jenis yang sama. Jadi dia tak ada masalah, tak susah sangat kalau dia nak masuk. Dia hanya melalui resapan ringkas. Jadi dia boleh merentas terus. Contohnya kita ada asid lemak. Berwarna apa ya? Warna kuning, warna ni. Jadi asid lemak. Asid lemak dia akan masuk melalui plasma membran. Sebab apa? Sebab dia mudah saja secara resapan ringkas. Kemudian kita ada glycerol. G ni glycerol. Dia akan masuk melalui plasma membran. Kemudian kita ada vitamin A dengan D. Jadi vitamin D akan masuk melalui resapan ringkas. Vitamin A akan masuk melalui resapan ringkas. Sebab apa dia memang dia geng? Vitamin E akan masuk melalui resapan ringkas. Vitamin K akan masuk melalui resapan ringkas, iaitu vitamin A, D, E, K akan masuk melalui resapan ringkas melalui membran plasma. Sebab apa dia mudah? Sebab dia terdiri daripada lipid juga. Jadi bahan-bahan ni semua larut dalam lipid. Jadi bila larut dalam lipid, dia senang keluar dan masuk melalui resapan ringkas melalui membran plasma. Dia tak perlu ada bantuan daripada protein pembawa atau protein liang. Kemudian kita ada hormon larut lemak. Jadi hormon larut lemak. Boleh ya? Kemudian yang kedua adalah lipid tidak terlarut. Untuk lipid tidak terlarut, dia tak boleh melalui membran plasma. Jadi dia sama ada dia lipid tak terlarut ni maksudnya dia tak boleh, dia tak sama lah, dia tak sama dengan phospholipid bilayer ni sebab dia larut dalam air. Dia ada dua jenis. Yang pertama adalah molekul kecil, yang kedua adalah molekul besar. Untuk molekul kecil yang tidak bercas, jadi dia akan melalui resapan ringkas. Rupanya lipid tidak terlarut ni ada yang juga boleh melalui membran plasma. Jadi sebagai contoh kita ada air. Kat sini kita ada air, oksigen, karbon dioksida. Walaupun semua ni dia adalah lipid tidak terlarut, bahan yang menyebabkan lipid tidak terlarut, dia akan larut dalam air, tapi dia mudah saja keluar dan masuk. Jadi sebagai contoh kita ada dekat sini oksigen. Jadi oksigen ni boleh masuk melalui membran plasma. Jadi dia tak susah pun oksigen. Kemudian karbon dioksida ni dia boleh keluar melalui membran plasma.
Oksigen dia boleh keluar melalui membran plasma, oksigen boleh masuk ke dalam sel melalui membran plasma, karbon dioksida boleh keluar daripada sel melalui membran plasma. Ni luar lah, yang ni dalam. Sebab apa? Sebab dia larut dalam air. Contohnya kita ada asid lemak, glycerol, vitamin A, D, E, K, hormon larut lemak. Molekul kecil pula tidak bercas. Yang kecil-kecil itu dia boleh bergerak secara resapan ringkas membran plasma, contohnya air, oksigen, karbon dioksida. Kemudian kita ada molekul kecil yang bercas ion. Jadi bila dia bercas ion, jadi dia terpaksa kena menggunakan pengangkutan aktif. Apabila menggunakan pengangkutan aktif, maksudnya dia memerlukan tenaga. Jadi dengan ATP itu, dia akan bawa molekul bercas ni bergerak menentang kecurunan kepekatan daripada kawasan yang sedikit ke kawasan yang banyak. Jadi kawasan tu dah banyak, jadi sumbat lagi jadi lagi banyak. Contohnya kita ada sodium ion, kita ada kalium ion, potassium ion. Okey? Tak salah lah. Cikgu ni kimia lama dah tinggal. Tak ingat sikit-sikit lah. Kemudian kita ada molekul besar. Jadi molekul besar ni untuk lipid tidak terlarut, dia akan melalui resapan berbantu menggunakan protein pembawa atau protein liang. Contoh kita ada glukosa dan amino asid. Kita nak guna warna apa? Warna ni. Tak nak warna tu? Warna hijau. Besarkan sikit. Okey, kita ada natrium dan kalium ni. Jadi dia boleh menggunakan protein pembawa. Contohnya dia akan masuk menggunakan yang ini. Dia akan masuk menggunakan yang ini. Akan masuk menggunakan yang ini untuk dia masuk ke dalam. Boleh ya? Menggunakan pengangkutan aktif. Jadi yang ini adalah protein pembawa. Protein pembawa. Dia akan gunakan protein pembawa secara pengangkutan aktif. Kemudian molekul besar. Molekul besar contohnya glukosa dan amino asid. Mana glukosa? GK. GK kita buat warna lain. Serabut dah tengok kan. Akan menggunakan protein liang untuk masuk. Kali lagi akan menggunakan protein liang untuk masuk. Kita ada amino asid AA. Akan menggunakan protein liang untuk masuk ke dalam sitoplasma. Boleh ya? Sebelum kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu melibatkan pengangkutan aktif sahaja, cikgu nak terangkan dulu sikit tentang struktur membran plasma ni lah. Sebab tadi tu tertinggal pula struktur membran plasma. Sepatutnya terangkan dulu struktur membran plasma kan, tapi dah tertinggal. Tapi tak apa. Jadi yang sebelum tu kamu boleh fahamkan macam mana, tapi kita nak tengok dulu struktur membran plasma. Jadi kat struktur membran plasma ni dia dipanggil sebagai glycolipid. Glycolipid yang inilah. Kemudian dia ada yang keluar juga di sini. Yang ini dia panggil sebagai glycoprotein. Kemudian di sini kita ada protein. Okey, kita ada protein pembawa. Okey, kita ada protein kat situ. Tapi susah kita nak namakan tu sebab dia dipanggil sebagai integral protein, sebab dia tak terus. Tapi yang ini kita panggil sebagai protein liang. Ini adalah protein pembawa. Okey ya. Kalau kamu nak tengok sini, yang ni protein kan? Protein yang keluar ni, yang keluar sini, yang keluar ni, yang keluar atas ni, iaitu yang keluar daripada protein tu kita panggil sebagai glycoprotein. Yang keluar daripada lipid ni lipid. Ni lipid.
struktur ni dipanggil sebagai fosfolipid dwilapisan. Okey, sorry, bukan kat situ, ni kat sini. Ni satu lapisan fosfolipid. Yang ni satu lagi lapisan fosfolipid, satu lagi lapisan. Jadi dua-dua tu dipanggil sebagai dwilapisan fosfolipid. Dwilapisan fosfolipid. Yang keluar daripada lipid kita panggil glycolipid, yang keluar daripada protein kita panggil glycoprotein. Boleh ya? Jadi itu adalah nama lah. Kemudian tinggal kat sini, di antara ekor tu, dia ada dipanggil sebagai kolesterol. Kolesterol ni akan menyebabkan fluidity. Struktur membran plasma tu dia bersifat cecair bila suhu tinggi. Bila suhu rendah, dia akan bersifat seolah-olah macam pepejal, disebabkan oleh kolesterol yang ada pada ekor. Jadi phospholipid bilayer ni dia terdiri daripada bahagian ekor, bahagian kepala. Kepala ni dipanggil sebagai kepala hidrofilik. Kemudian dia ada bahagian ekor. Ekor ni adalah hidrofobik. Hidrofilik ni maksudnya dia suka air, hidrofobik dia tak suka air. Ini adalah struktur bagi plasma membran lah. Kemudian di tengah-tengah ni adalah struktur lain dia. Sekarang ni kita akan masuk kepada pengangkutan aktif. Ini adalah subtopik yang seterusnya lah, pengangkutan aktif. Dalam pengangkutan aktif ni, contoh dalam buku teks kamu ni dia bagi pump, natrium dan kalium. Pump, natrium, kalium. Jadi dia nak tunjukkan bagaimana pengangkutan aktif tu dilakukan atau berjalan. Jadi cikgu akan cuba terangkanlah tentang pengangkutan aktif ni. Yang lain-lain tu ada juga resapan berbantu oleh protein pembawa, protein liang kan. Tapi itu tak susah, dia hanya bergerak melalui protein pembawa atau protein liang sahaja. Yang agak complicated adalah pengangkutan aktif pump, natrium, kalium ni. Jadi bila sebut tentang pengangkutan aktif, kita cuba ingatkan dulu ciri-ciri dia. Padahal sebelum ni, bahagian sebelum ni adalah cerita tentang pengangkutan aktif, tapi ini kita ulang lagi. Bila sebut tentang pengangkutan aktif, dia akan gunakan ATP ataupun tenaga. Lagi satu, dia akan tentang ataupun lawan kecerunan kepekatan. Kepekatan apa? Zat terlarut lah. Kamu kena ingat dia adalah tentang zat terlarut. Dia bukan air ya, ataupun bahan terlarut. Okey. Jadi kita pergi terus kepada apa yang berlaku nombor 1. Nombor 1, sebenarnya ni terbalik ni. Ion melekat pada tapak ikatan. Jadi ion apa? Ni adalah ion Na+, ion natrium. Ion natrium ni ada 1, 2, 3. Ion natrium ni ada 3. Dia akan pergi dan melekat pada tapak ikatan. Jadi tapak ikatannya dekat sini. Nampak tak warna biru tu? Cikgu buat lukis, dia akan pergi dan ikat kat situ. Ikat. Pada waktu yang sama juga, ATP, iaitu adenosine triphosphate, akan pergi dan melekat pada tapak aktif. Yang ni semua ni, yang ini berlaku dekat dalam mana? Dia berlaku di sitoplasma. Okey, berlaku di sitoplasma ni luar sel lah. Jadi dia akan pergi dan melekat pada tapak aktif, iaitu adenosine triphosphate. Okey, settle nombor 1. Kita pergi nombor 2. Jadi bila dia dah melekat, iaitu yang ni dah melekat, ion natrium. Ion natrium dah melekat, kemudian ATP dah melekat. Satu ikatan fosfat dalam molekul ATP dipecahkan. Jadi satu daripada ATP ni dipecahkan. Jadi ATP dia pecah jadi ADP. Ini trifosfat. Ada 3 fosfat.
Yang ni dia tinggal jadi 2. Jadi satu lagi ni, yang satu ni akan still melekat pada protein pembawa. Yang ni protein pembawa. Dia kan masih lagi kekal dengan protein pembawa. Pada waktu yang sama, bila dia dipecahkan ni, ATP ni dipecahkan, tenaga dibebaskan. Jadi bila tenaga dibebaskan, akan berlaku perubahan kepada protein pembawa. Protein pembawa berubah. Jadi kita pergi nombor 3. Apabila protein pembawa berubah, dia akan ada bukaan kepada kawasan luar. Jadi bukaan kawasan luar sel. Pada waktu yang sama, fosfat tu masih lagi melekat. Ada satu fosfat ni masih lagi melekat. Jadi dia akan keluarkan ion natrium keluar sel. Okey, ion natrium dia akan keluarkan keluar sel. Okey. Pada waktu yang sama juga, bila dah keluar ke dalam luar sel, ni ada ion kalium daripada luar sel. K+, ion kalium. Jadi bila sebut ion kalium ni, kita boleh tulis K+ saja. K+ saja. Jadi ion kalium ni akan melekat kepada tapak aktif dia lah. Kepada tapak ikatan ion kalium pada protein pembawa. Jadi yang lepas tu 3 ion natrium. Yang masuk melekat pula adalah 2 ion kalium, ion potasium. Kemudian pada waktu yang sama, dia pecah. Fosfat ni dia pecah. Jadi bila fosfat ni dia pecah, dia pisah daripada protein pembawa. Protein pembawa ni dia tukar balik bentuk dia. Dia buka kat dalam. Buka dalam sel. Jadi dia berubah bentuk, dia buka kat dalam sel. Bila dia buka kat dalam sel, dia lepaskan ion kalium kat dalam sel. Ion kalium dalam sel. Ataupun di dalam sitoplasma. Okey. Itu yang berlaku lah pada pump natrium kalium. Okey, kita cuba ulang semula tentang pump natrium kalium ni. Cikgu cuba tunjuklah secara grafikalnya apa yang berlaku. Okey, secara grafikalnya apa yang berlaku. Jadi kamu kena ingat ni dalam sel. Dalam sel, iaitu sitoplasma. Yang ni luar sel. Kemudian dekat luar sel ni ada ion kalium. Dekat dalam ni ada ion natrium. Kemudian adanya ATP. ATP ni apa? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Okey, yang pertama sekali akan berlaku pergerakan ion natrium masuk dan terikat pada tapak ikatan di protein pembawa. Ini adalah protein pembawa. Jadi ini apa? Ini adalah membran plasma. Okey, membran plasma ni ada 2 lapisan. Ada 2 lapisan fosfolipid. Boleh ya? Jadi dia akan terus terikat. Kemudian dia akan terus terikat. Jadi dia akan terikat pada tapak ikatan ion natrium. Kemudian pada waktu yang sama, ATP ni maksudnya apa? Dia ada adenosine. Adenosine ni yang A ni. Okey. Kemudian untuk yang triphosphate ni ada 3 fosfat. Ada 1, 2, 3 fosfat. 1 adenosine. Jadi sekarang ni apa yang berlaku? Dia akan pergi dan ikat pada tapak ikatan, tapak aktif. Okey, untuk ikat ATP, adenosine triphosphate. Jadi bila dia dah ikat, akan ada berlaku sesuatu yang menyebabkan ATP akan bertukar jadi ADP. Iaitu ADP ni apa? Adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate. Jadi 2 fosfat sahaja. Apa yang berlaku sebenarnya? Adenosine ni yang sepatutnya 3 fosfat ni dia terpisah. Nampak tak? Dia terpisah.
Jadi dia terpisah, dia masuk ke dalam sitoplasma. Jadi bila dia terpisah, dia akan menyebabkan berlakunya pertukaran bentuk kepada protein pembawa. Jadi bila dia terpisah, dia akan menyebabkan berlaku pertukaran bentuk. Jadi dia berlaku pertukaran bentuk. Okey, berlaku pertukaran bentuk. Di mana protein pembawa tu akan terbuka pada bahagian luar. Dia terbuka pada bahagian luar kan. Tapi fosfat masih lagi ikat pada tapak aktif dia. Fosfat tu masih lagi ikat pada tapak aktif dia. Kemudian apa berlaku? Ion natrium ni akan keluar daripada protein pembawa dan dia akan pergi ke luar sel. Kemudian ion kalium ni akan masuk dan bercantum pada tapak aktif. Dia akan bercantum pada tapak aktif. Akhir sekali, protein yang ada fosfat ni, dia terpisah. Bila dia terpisah ni selepas ion kalium tu dah bergabung dengan protein pembawa lah, dia akan terpisah. Bila dia terpisah, sekali lagi akan berlaku penukaran bentuk kepada protein pembawa. Protein pembawa sekarang ni terbuka dekat dalam sel. Dia terbuka dekat dalam sel yang menyebabkan ion kalium ni akan keluar masuk ke dalam sitoplasma. Jadi sekarang ni kita dah ada 3 ion natrium dekat luar, 2 ion kalium dekat dalam. Kamu kena ingat dia menentang kecurunan kepekatan dan dia mesti guna ATP. Ini secara grafikalnya lah apa yang berlaku. Sekarang ni kita pergi pada subtopik yang seterusnya. Dalam subtopik yang seterusnya, dia ada pergerakan bahan merantasi membran plasma dalam organisma hidup. Jadi untuk dalam silibus kamu ni, dia ada melibatkan larutan untuk fahamkan pergerakan bahan merantasi membran plasma dalam organisma hidup, iaitu dia ada larutan isotonik, hipotonik, hipertonik. Jadi bila sebut tentang larutan ni, just nak confirmkan dengan kamu beberapa perkara lah, beberapa topik, beberapa benda, iaitu kita sebut tentang larutan. Selain daripada larutan, kita ada pelarut. Selain daripada pelarut, kita ada zat terlarut. Jadi larutan ni apa? Larutan ni adalah hasil campuran antara air ataupun pelarut tambah zat terlarut. Itu adalah larutan. Kalau pelarut ni sesuatu yang melarutkan. Contohnya kalau kita tengok kat sini, pelarut universal. Sesuatu yang melarutkan ni adalah air lah selalunya. Dia ada juga lah minyak, tapi pelarut universal adalah air. Yang banyak benda akan terlarut dalam air. Kemudian zat terlarut ni bahan terlarut. Contoh bahan terlarut ni adalah garam. Contohnya gula. Jadi kalau air tambah gula, kita kacau dia. Jadi bila kita kacau dia, gula ni akan terlarut dalam air. Zat terlarut akan larut dalam air. Yang ini kita akan panggil dia larutan gula. Kalau air tambah dengan garam, kita kacau dia, garam tu dah hilang, kita panggil dia larutan garam. Boleh faham ya? Kamu jangan tertukar 3 benda ni. Pelarut, larutan, zat terlarut. Tiga-tiga ni adalah benda yang berbeza. Okey, sekarang ni kita pergi kepada larutan. Jadi larutan dihasilkan apabila zat terlarut melarut dalam pelarut. Dia ada ni. Cikgu dah terang tadi sebelum tentang zat larutan, zat terlarut dengan pelarut. Kepekatan zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi kepekatan tu dia merujuk kepada kuantiti. Berapa banyak zat terlarut yang kita masukkan. Dan larutan ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah hipertonik, yang kedua adalah hipotonik, yang ketiga adalah isotonik.
Jadi kita nak cuba fahamkan ketiga-tiga ni. Hipertonik dulu. Jadi hipertonik ni larutan dia, larutan, kamu kena ingat ini adalah merujuk kepada larutan, iaitu hasil campuran air dengan zat terlarut. Hasil campuran air dan zat terlarut. Jadi larutan hipertonik. Larutan hipertonik ni zat terlarut ni tinggi. Zat terlarut tinggi. Nak stres nak kamu ni, zat terlarut tinggi, larutan hipertonik. Okey, untuk hipotonik, kita pergi hipotonik dulu, nanti kita pergi kepada apa kesan dia. Zat terlarut rendah. Jadi ini untuk larutan ya, untuk larutan, untuk air yang dicampur dengan zat terlarut tu. Ini untuk larutan. Jadi larutan tu dia mempunyai zat terlarut yang rendah. Kemudian untuk isotonik, zat terlarut dia sama antara dalam dan luar. Kalau kita masukkan sesuatu bahan dalam larutan tu, dia sama bahan tu dalam bahan tu dengan yang kat luar. Okey, sebagai contoh kita tengok kat sini. Yang luar ni kita letak air garam. Larutan garam. Okey, larutan garam. Yang ini kita ada timun. Boleh ya? Okey, kalau larutan garam ni hipertonik, maksudnya garam tu tinggi. Garam tinggi. Kalau hipertonik, garam tinggi dekat larutan garam. Kuantiti garam tinggi. Jadi apa yang berlaku bila kuantiti garam tinggi? Air dekat dalam timun akan bergerak keluar. Air dalam timun akan bergerak keluar. Sekali lagi, air yang dekat dalam timun akan bergerak keluar. Kalau larutan garam tinggi, dalam larutan hipertonik, air akan keluar. H2O, air akan keluar. Jadi apa yang jadi dekat timun? Timun akan jadi kecut. Timun akan jadi kecut. Jadi tumbuhan dia akan menyebabkan plasmolisis. Kalau haiwan, sebagai contoh kita letak sel darah merah. Okey, kita letak sel darah merah. Fil warna merah. Okey, sel darah merah contohnya. Jadi apa jadi dekat sel darah merah? Sel darah merah ni kemudian dia akan, daripada keadaan dia bulat macam tu, dia akan mengecut. Sebab apa? Air akan keluar. Air akan keluar. Sebab dia letakkan dalam larutan hipertonik. Larutan hipertonik. Boleh tak? Ya. Jadi dia akan dipanggil sebagai krenasi. Krenasi. Yang ini dipanggil sebagai plasmolisis. Jadi air akan bergerak daripada kawasan kawasan tinggi air ke kawasan rendah air. Jadi larutan garam ni, hipertonik, dia adalah larutan yang kurang air. Dia tinggi garam, dia kurang air. Dalam timun, kawasan dalam timun, dia tinggi air. Jadi air akan bergerak dari dalam timun ke luar. Sebab dalam timun ni dia tinggi air. Tinggi air. Dekat luar ni dia rendah air. Sebab apa dia rendah air? Sebab larutan garam ni tinggi. Jadi air akan keluar daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah mengikut kecerunan kepekatan bagi air. Kamu kena ingat, kamu kena pergi yang balik cikgu punya video sebelum minit-minit yang sebelum ni. Dia dah beritahu tentang zat terlarut. Kalau kita sebut tentang resapan berbantu, dia melibatkan kecerunan kepekatan zat terlarut. Tapi untuk osmosis, dia mesti melibatkan kecerunan kecerunan kepekatan keupayaan melibatkan air. Jadi air itu dia bergerak mengikut kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi kat sini kita ada kawasan tinggi dan kawasan rendah. Okey. Nanti cikgu ulang baliklah kalau sempat. Sekarang kita pergi kepada hipotonik. Jadi hipotonik ni kita letak contohnya macam larutan ni kurang air, ataupun kita letak larutan hipotonik kurang garam. Dalam timun ni lagi tinggi garam. Jadi air dekat mana banyak? Air dekat luar ni banyak. Air banyak dekat luar. Ada N kat situ. Jadi bila air dekat luar banyak, air akan masuk ke dalam yang kawasan kurang.
Ingat ya, air itu akan bergerak daripada kawasan yang banyak ke kawasan yang kurang melalui proses osmosis. Dia akan melalui proses osmosis. Jadi bila dia masuk ke dalam, timun tu lama-lama akan jadi segah. Timun tu akan jadi segah. Jadi bila dia timun dia segah, dia jadi kalau kita pegang tu dia keras lah. Okay, sebab apa? Sebab dia segah. Kalau untuk yang haiwan punya, kalau kita masuk sel darah merah. Okey, kita masuk sel darah merah. Jadi bila masuk dalam sel darah merah, dia akan membesar. Okey. Ni dia akan membesar. Tak boleh nak membesar ni. Dia akan membesar. Jadi bila dia lama-lama dia membesar, dia akan pecah. Yang dipanggil sebagai hemolisis. Okey. Kemudian kita ada isotonik. Isotonik, larutan isotonik, garam luar dengan dalam dia sama, dia tak ada beza. Jadi air masuk, air keluar, air masuk, air keluar. Jadi dia sama saja. Sel tu akan dalam keadaan flasid. Jadi maksud flasid ni dia tak terlalu keras sangat, tak terlalu lembut sangat lah. Okey, itu sel dalam keadaan flasid bila isotonik.